Cara kerja yang perlukan duduk yang lama, itu akan menyebabkan risiko slip disc itu juga terjadi. Hai, saya dari iFit Physiotherapy. So, pada hari ini saya akan kongsikan satu kondisi atau masalah yang dikenali sebagai slip disc. Rata-rata di Malaysia, rakyat kita berpendapat bahawa apabila mereka mengalami sakit pinggang, sakit belakang, mereka menganggap bahawa itu adalah disebabkan oleh slip disc. So, untuk pengetahuan semua, untuk masalah sakit pinggang ini adalah boleh terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Okey, contohnya adalah disebabkan oleh faktor penuaan iaitu spondylosis, ataupun disebabkan oleh kecederaan pada tulang belakang, ataupun disebabkan oleh kecederaan pada otot. Tetapi salah satu faktor yang common di Malaysia ini, sakit pinggang boleh terjadi disebabkan oleh slip disc. So, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut ataupun sebelum saya terangkan dengan lebih detail apa itu slip disc, so saya akan terangkan sedikit berkenaan anatomi ataupun struktur disc itu sendiri. So, apa itu disc? Disc merupakan dikenali sebagai tulang rawan. So, untuk pengetahuan semua, setiap tulang itu di antaranya ada satu tisu yang kita panggil sebagai disc. Dan untuk disc ni, dia ada tisu pada luaran dan tisu pada dalaman. So, tisu pada luaran kita panggil sebagai annulus fibrosus, dan untuk tisu pada bahagian tengah tu kita panggil sebagai nucleus pulposus. Dan fungsi di sini adalah untuk absorb ataupun menyerap hentakan dan juga untuk mengurangkan friction pada bahagian tulang belakang itu sendirilah. Okey. So, apa itu sebenarnya slip disc? Okey, slip disc ni terjadi apabila disc ataupun nucleus pulposus, iaitu tisu pada bahagian dalam disc tersebut, ia terkeluar. Okey, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan slip disc ini terjadi. Salah satunya disebabkan oleh umur, faktor umur. Apabila kita makin meningkat usia, disc pada bahagian luar iaitu annulus fibrosus, dia akan menjadi haus dan itu menyebabkan gel pada bahagian dalam tu dia mudah untuk slip terkeluar. Dan faktor kedua ia boleh juga disebabkan oleh trauma. Okay, contohnya apabila seseorang itu terjatuh dan ia menyebabkan hentakan pada tulang belakang dan menyebabkan tekanan yang tinggi kepada bahagian disc itu sendiri dan menyebabkan disc itu menjadi rupture dan terkeluar terslip daripada bahagian tulang belakang itu sendiri. Dan faktor yang ketiga, slip disc ini juga boleh terjadi disebabkan oleh faktor kerja. Dan kebiasaannya, mereka yang mempunyai cara kerja yang perlukan duduk yang lama ataupun banyak mengangkat berat, itu akan menyebabkan risiko slip disc itu juga terjadi. Okey? Dan yang terakhir, kebiasaannya slip disc ini juga boleh terjadi disebabkan oleh faktor obesiti ataupun berat badan yang berlebihan. Okey, disebabkan tulang belakang kita nak support kita punya berat badan itu sendiri, dan disebabkan oleh faktor-faktor yang saya katakan sebentar tadi, ia akan menyebabkan tekanan yang tinggi dikenakan pada bahagian disc itu sendiri dan menyebabkan gel ataupun cecair pada bahagian dalam disc itu akan tertolak keluar. So, untuk masalah slip disc ini kita kategorikan kepada 4 tahap. Dan untuk kategori-kategori slip disc ini, kita kategorikan ia mengikut kadar disc itu terkeluar ataupun tahap bulging yang berlaku pada bahagian tulang belakang itu sendirilah. Untuk tahap 1, okay, seperti yang anda boleh lihat di sini, bulging yang terkeluar ataupun disc yang terkeluar hanyalah sedikit sahaja. Dan untuk tahap yang kedua, ia terjadi apabila bulge yang terkeluar lebih besar daripada tahap yang pertama. Dan untuk tahap ketiga, bagi masalah slip disc ini juga terdapatnya benjolan pada bahagian tulang belakang. Dan untuk tahap yang terakhir iaitu tahap 4, dia terjadi apabila slip disc itu sendiri beralih daripada kedudukan asalnya. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan simptom ataupun gejala-gejala yang anda akan alami apabila anda mengalami masalah slip disc? Untuk simptom yang pertama, kebiasaannya mereka yang mengalami slip disc semestinya mereka akan mengalami sakit pada bahagian pinggang ataupun sakit pada bahagian belakang lah. Untuk simptom yang kedua, kebiasaannya mereka yang mengalami slip disc akan turut merasa kebas ataupun burning sensation daripada pinggang dan menjalar hingga ke kaki. Tetapi tidak semua yang mengalami slip disc akan mengalami simptom seperti itu. Ia sebenarnya bergantung kepada adanya himpitan saraf ataupun tidak yang dikenakan pada bahagian saraf itu sendirilah. So, macam mana himpitan saraf boleh terjadi? Himpitan saraf ini terjadi apabila benjolan ataupun bulging pada bahagian disc itu terkena pada bahagian saraf, dan itu akan menyebabkan saraf terhimpit dan itu akan menyebabkan seseorang itu rasa kebas dan sakit ataupun burning sensation menjalar hingga ke kaki.
Okey. So, untuk simptom yang ketiga, kebiasaannya mereka yang mengalami slip disc ini juga akan mengalami sakit terutamanya apabila mereka bersin ataupun batuk. So, untuk simptom yang keempat pula, kebiasaannya mereka yang mengalami slip disc ni akan mengalami masalah terutamanya apabila mereka duduk dalam keadaan yang sangat lama. So, apabila mereka duduk lama, mereka akan mengalami sakit pada bahagian pinggang dan juga akan turut menjalar hingga ke kaki. Okey, itu adalah simptom-simptom untuk masalah slip disc. Okey, untuk rawatan slip disc, kebiasaannya bagi tahap 1, 2 dan 3, kebiasaannya doktor akan refer untuk melakukan rawatan fizioterapi terlebih dahulu. Dan rawatan fizioterapi memang dapat membantu untuk merawat masalah slip disc ini. Di mana untuk tahap 1, 2 dan 3, kita akan bantu dalam mengurangkan tekanan pada himpitan pada saraf itu sendiri dan juga mengurangkan sakit dan juga tegang pada bahagian otot-otot yang terlibat lah. Okey, tetapi kebiasaan untuk tahap yang keempat, kita akan suggest ataupun doktor akan suggest untuk teruskan dengan rawatan secara pembedahan. Okey, untuk rawatan fizioterapi, ia merangkumi pelbagai-pelbagai cara. Okey, antaranya adalah manual terapi, elektroterapi iaitu penggunaan alatan. Okey, yang ketiga adalah exercise terapi dan juga boleh melibatkan rawatan dry needling. Okey, untuk rawatan fizioterapi bagi masalah slip disc ini, kita akan berfokus untuk mengurangkan tegang pada bahagian otot yang terlibat dan juga stiffness ketat pada bahagian sendi tulang belakang itu sendiri. Dan juga rawatan-rawatan yang diberikan turut berfokus untuk mengurangkan himpitan pada saraf di mana ia sekaligus dapat membantu mengurangkan rasa kebas dan juga rasa sakit yang disebabkan oleh masalah slip disc itu sendirilah. Secara keseluruhannya, rawatan-rawatan ini dapat membantu untuk memulihkan struktur slip disc itu sendiri. Dan secara rumusannya, bagi anda yang mengalami masalah sakit belakang, sakit pinggang ataupun anda mengalami gejala-gejala atau simptom seperti yang saya katakan sebentar tadi, anda digalakkan untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Dan bagi anda di luar sana yang punya sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan share video daripada kami.